dalam bahagian A ini, dia nilai awak apa? Awak ada perasan kan dekat dalam ni ada soalan berbentuk petikan. Ada kan soalan berbentuk petikan dan menjawikan. Menjawikan itu adalah subjektif. Adalah soalan subjektif dalam bahagian A. Manakala bahagian B dia menguji awak tentang hot. Tentang hot. Awak dah belajar dalam UPKK ada 3 jenis hot yang awak dah belajar. Darjah 3, 4, 5. Hot apa? Hot nasa, hot tulus dan hot riqa'ah. Tak banyak sayang. 3 hot sahaja yang awak belajar. Bahagian B tu, okey, ada 5 soalan objektif. 10 markah kat situ. Dia nak tengok awak kenal ataupun awak tak kenal hot. Senang je. Jadi pastikan untuk bahagian objektif 5 soalan 10 markah ni awak boleh betul semua. Kalau awak tak betul dekat bahagian ni, untuk mata pelajaran Jawi untuk awak dapat A tu sangat tipis sayang. Okey. Bagi soalan subjektif ada 10 soalan. 10 soalan tu dia nak suruh awak buat apa? Salin sahaja. Salin je, subjek lain tak ada pun suruh salin semula. Tapi dia suruh awak salin. Darwish tolong tutup mic sayang. Okey. Dia suruh awak salin mengikut kaedah ataupun bentuk khat. Bukan salin macam tu je. Tak. Okey. Jumlah markah 70 markah bahagian A dan bahagian B ada 30 markah. Masa menjawab 1 jam 30 minit. Pastikan awak dah habis jawab. 1 jam tu dah habis jawab. 30 minit tu awak buat apa? Awak tolong semak. Dalam ni ada darjah 6 sekali tak? Ada Okey, ada darjah 6 kan? Okey, ada. Okey, darjah 6 awak dah belajar subjek UPKK 2 tahun sayang. 2 tahun. Tahun lepas awak dah belajar, tahun ni pun awak belajar benda yang sama. Maka bonus bagi untuk darjah 6 ni. Darjah 5, dia baru belajar tahun ni. Cikgu awak dia full soalan tahun-tahun lepas ataupun latih to be pada tahun ini. Manakala darjah 6 dah 2 tahun awak belajar. Pastikan awak manfaatkan masa yang ada. 1 jam dah siap 30 minit awak tolong semak. Tolong semak. Jangan 30 minit tu awak buat apa? Awak tidur, awak main alat tulis awak ambil pembaris awak, gunting-gunting pemadam awak conteng-conteng dekat meja. Benda tu semua benda yang apa? Semua benda tu melekakan awak. Pastikan awak dah siap tolong semak. Okey. Saya terus kepada soalan 1 sampai 10. Sebelum saya nak masuk soalan 1 sampai 10, Ustazah nak sentuh tajuk-tajuk darjah 3. Awak semua sedia maklum, tajuk untuk exam UPKK ni dia merangkumi darjah 3, darjah 4 dan darjah 5 punya tajuk yang awak dah belajar. Okey, perkataan-perkataan kata serapan Arab. Kata serapan, Ustazah nak tekankan dekat sini kata serapan. Darjah 6 ataupun darjah 5 tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, awak ada belajar, awak sebut kata serapan ke? Tak. Awak sebut dia sebagai apa sayang? Pinjaman. Kalau awak perasan dekat kertas saya tulis nombor 1, nombor 2, saya sebut sebagai pinjaman. Nampak tak? Saya saja je nak letak dekat situ. Dekat kertas awak saya letak pinjaman. Tetapi kenapa dekat slide saya letak serapan? Sebab saya nak awak nampak beza. Okey. Tahun lepas, 2 tahun lepas awak belajar, kita sebut dia istilah dia pinjaman. Pada tahun ini, kata dia tu, dia punya istilah tu telah ditukar kepada serapan. Pinjaman, okey, awak ada buku kosong kan ataupun buku Jawi kan? Mana istilah-istilah baru yang Ustazah sebut kan? Saya tak tulis dekat handout saya, ini baru, ini ejaan baru, tak ada. Saya sebut awak terus tulis. Handout ni, awak tak perlu salin semua. Saya akan bagi pada Ustazah awak. Handout saya ni yang saya pancarkan ni awak hanya fahamkan saja. Tapi kalau saya kata benda tu baru, awak kena tulis. Okey. Awak fahamkan. Kalau saya bagi handout, saya tak terang, kan? Awak takkan faham. Okey? Ingat tahun lepas kita sebut dia, 2 tahun lepas kita sebut dia sebagai pinjaman. Pada tahun ini kita sebut dia sebagai serapan. Jadi kalau dekat exam, kan dia kata, yang manakah kata serapan bahasa Arab? Tak pernah dengar lah serapan. Jangan cakap tak pernah dengar. Okey, tahun ini telah ditukar pinjaman kepada serapan. Okey, kata serapan bahasa Arab.
Awak belajar kan kata pinjaman ada dua, betul? Pinjaman bahasa Arab dan pinjaman bahasa Inggeris. Ada dua je. Sama juga dengan kata serapan. Dia tukar istilah je. Kata serapan Arab dan kata serapan Inggeris. Okey, sepanjang bengkel ni, sepanjang kita berbengkel GM ni, saya akan sebut kata serapan Arab sebagai KSA. Tolong ingat, kalau Ustazah sebut KSA maknanya kata serapan Arab. Kalau Ustazah sebut KSI maknanya kata serapan Inggeris. Jadi jangan pelik, apa benda lah Ustazah ni KSA, KSI. Saya nak short form kan supaya senang. Okey. Perkataan yang Ustazah keluarkan ini semua adalah perkataan daripada buku teks tahun 3 awak. Buku teks tahun 3 awak. Ini perkataan semua ini adalah KSA, kata serapan Arab. Okey, cuba fokus warna yang pertama. Ustazah keluarkan warna apa tu sayang? Merah. Pandai, maknanya mata awak walaupun dah malam mata awak terang. Bagus. Mata awak terang. Okey, warna merah tu nampak tak? Kenapa Ustazah letak dia dua-dua ni? Kenapa Ustazah rangkaikan dia dua-dua ni? Dekat atas ni sunat, dekat bawah pun sunat sayang. Cuma membezakan dia adalah ejaan. Membezakan dia adalah ejaan. Okey, dengar baik-baik. Sin waw nun ta maftuhah. Ta maftuhah ini kita sebut dia. Okey, tolong offkan mic Faris. Okey, ta maftuhah. Ta terbuka ni kita sebut dia sebagai ta maftuhah, bukan ta masturah. Belajar Al-Quran kan kita sebut ta maftuhah. Sunat. Sunat dekat atas ni digunakan untuk sunat apa ni? Sunat apa ni? Kerat tu. Apa dia? Sunat apa? Sunat potong. tergelak Ruhaida. Okey, saya baca dekat ID awak sebab saya tak tahu nama awak Sunat potong. Potong apa? Potong berkhatan. Jadi ingat kalau dalam UPKK dia punya ayat tu lebih kepada berkhatan. Maknanya ingat dalam Jawi dia menguji awak ejaan tau. Dia menguji awak ejaan. Jadi dia nak tengok kalau ayat tu lebih kepada berkhatan, maknanya jawapan dia sin waw nun ta maftuhah, bukan sin nun ta marbutah. Jadi ingat saya akan sebut sunat potong. Saya tak sebut sunat berkhatan. Saya sebut ta maftuhah ni ingat sunat potong. Okey, dekat bawah ni sin nun ta marbutah. Dia gunakan untuk hukum. Tahu hukum? Hukum. Awak belajar ulum syariah ibadah, betul? Sunat hayat, sunat ab'ad, kan? Dia melibatkan ibadah, keagamaan, senang keagamaan. Ejaan dia sin nun ta marbutah. Okey, dekat atas ni sunat potong. Lagi satu, ingat sin nun ta marbutah ni dia ada dua maksud. Okey, yang melibatkan keagamaan. Lagi satu sunat, sunnah. Awak pernah dengar tak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah dengar kan? Okey, jadi sunnah tu ejaan dia sin nun ta marbutah. Faham? Jadi sin nun ta marbutah ni ada dua kegunaan dia. Yang pertama sunat hukum, lagi satu sunat sunnah. Jelas? Ustazah laju ke? Boleh terima Boleh terima. Boleh. Kalau suara Ustazah kuat, awak reda je. Suara saya memang kuat. Apa yang Ustazah keluarkan tu sayang? Hijau. Hijau. Okey, yang Ustazah tunjuk ni, ini apa benda sayang? Ni mendalah ni apa ni? Rukun. Okey, Muhammad Hassan. Saya tak tahulah Muhammad Hassan ni nama awak ke nama ayah awak saya sebut je kat situ. Okey, dia sebut rakan. Okey, sebenarnya sayang, kedua-dua ini adalah rukun. Faham Kedua-dua ini adalah rukun. Kan tadi saya kata perkataan yang Ustazah paparkan dekat slide ini adalah KSA, kata serapan Arab. Rakan bukan KSA, bukan kata serapan Arab. Ra kaf nun ini adalah ejaan baru pada tahun ini. Ejaan yang baru. Ra kaf nun ini kita sebut dia sebagai rukun. Tetapi digunakan untuk apa? Dengar baik-baik. Ra kaf nun ini digunakan untuk keagamaan. Contoh, rukun iman, rukun Islam. Kan? Sebelum ni awak eja rukun iman, rukun Islam, awak eja ra waw kaf waw nun, betul? Tetapi sekarang dia sudah tukar lah.
Dia dah tukar ejaan rukun iman, rukun Islam, ra, kaf, nun sahaja. Sebab dia melibatkan keagamaan. Jadi bila ustazah sebut benda yang baru awak tulis. Ra, kaf, nun ini melibatkan keagamaan, rukun iman, rukun Islam. Kalau awak tengok buku ibadah awak pun ejaan dia lama. Ejaan dia lama. Ra, waw, kaf, waw, nun. Dia tak guna pun yang ini sebab ini baru diwartakan. Okey. Sebenarnya daripada hujung tahun lepas dah tukar benda ni. Tapi awak kena ingat dalam UPKK pada tahun ini dia menggunakan jawi baharu. Jawi baharu. Jadi kalau rukun iman, rukun Islam awak gunakan ra, kaf, nun sahaja. Nampak macam pelik tapi memang betul. Okey, ra, waw, kaf, waw, nun ini digunakan untuk ketenteraman. Lebih kepada ketenteraman ataupun lebih kepada umum. Contoh, awak pernah dengar tak rukun tetangga? Dalam taman, dalam kampung mesti dia ada rukun tetangga, betul? Kalau awak tak pernah dengar, itulah kaedah dia. Ataupun awak pernah dengar tak rukun negara? Takkan tak pernah dengar? Pernah. Kepada Allah, kepercayaan kepada raja dan negara kan? Okey, itu lebih kepada umum sayang. Kalau lebih kepada umum, ejaan dia ra, waw, kaf, waw, nun. Jadi awak kena tahu kaedah. Kaedah dia berbeza. Ini saya beritahu lah ni, dia berbeza. Okey, jadi tolong bezakan tu dua. Sunat pun ada dua, rukun pun ada dua. Okey, seterusnya warna apa yang keluar tu sayang? Purple. Purple boleh, pink boleh. Okey, dah jawab terus offkan mic. Okey, warna pink ini ustazah nak tekankan kata serapan Arab yang berakhir dengan ta marbuta. Okey, kalau awak nampak kata serapan Arab dia berakhir dengan ta marbuta, maknanya dia melibatkan keagamaan. Faham Dia melibatkan keagamaan. Kalimah Allah kan melibatkan keagamaan. Sunat, tadi saya kata ni sunat hukum kan? Sunat hukum yang melibatkan ibadah, itu keagamaan. Rahmat Allah, solat adalah rukun Islam, itu melibatkan keagamaan. Tu sebab ejaan dia berakhir dengan ta marbuta. Jelas? Okey. Warna seterusnya adalah warna apa tu? Putih. Tajam lah Okey, warna putih. Warna putih ini ustazah nak terang berkaitan dengan kalau dia berakhir dengan ta maftuha. Nampak tak? Ni semua berakhir dengan ta maftuha ni. Okey, macam mana nak kenal kalau awak nampak kata serapan Arab dia berakhir dengan ta maftuha, maknanya dia melibatkan umum. Dia bukan melibatkan keagamaan. Awak tengok sahabat. Sahabat ni melibatkan keagamaan ke? Tak ada. Sehat, melibatkan agama ke? Tak. Dia tak melibatkan agama. Tu sebab ejaan dia berakhir dengan ta maftuha. Okey. Dulu ejaan sahabat dia bata marbuta. Kenapa dia tukar? Sebab dia bukan keagamaan. Tu sebab dia berakhir dengan ta maftuha. Okey, seterusnya warna apa yang keluar tu? Pandai. Okey, pandai Nabi. Okey, warna hitam. Warna hitam ni ustazah bukan nak tekankan dia berakhir dengan ta marbuta ataupun ta maftuha. Dua perkataan ini adalah kata serapan Arab. Puteri, tolong saya offkan mic. Okey. Dua ini adalah kata serapan Arab, tetapi kalimah akibat ini adalah ejaan baru sayang. Adalah ejaan baru. Kalimah ni tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, ejaan dia kaf lam mim ha, ha simpul. Dia tak ada pun ta marbuta. Pada tahun ini telah ditukar sayang. Ejaan dia kalimah. Kenapa dia ada ta marbuta? Sebab dia melibatkan keagamaan. Kalimah itu adalah ejaan yang baru. Okey, cuba tengok akibat. Akibat, kalau awak tak percaya, saya kata ejaan dia dah berubah, awak pergi ambil buku adab awak. Awak ambil buku adab, buku kerja ke, buku teks ke, kan awak ada belajar kan? Berikan akibat ataupun akibat tidak beradab dengan jiran kan? Kan dia menggunakan akibat, betul? Cuba awak tengok ejaan akibat macam ni ke? Tak. Ejaan dia ain alif qaf ba ta marbuta. Tapi pada tahun ini ejaan akibat telah ditukar sayang. Ain alif qaf ba ta maftuha sebab akibat ni dia bukan melibatkan keagamaan. Okey, jadi banyak tak ejaan yang baru? Kalimah, peringkat, rukun. Jadi untuk kata serapan Arab awak kena alert sikit lah sebab dia ejaan yang baru.
Okey, macam mana kita nak mengenal kata serapan Arab? Awak kena kenal huruf-huruf dia dulu sayang. Okey, yang Ustazah tunjuk ini adalah huruf-huruf yang digunakan untuk kata serapan Arab KSA. Ada berapa huruf ni? Ada 11 huruf. Ada 11 huruf. Ta marbuta, sa, ha, kha, zal, sad, dad, ta, za, ain dan ghin. Okey. Awak boleh kenakan dengan perkataan yang Ustazah tunjukkan tadi. Ta marbuta, kedudukan dia dekat mana? Depan, tengah ke belakang? Belakang. Belakang. Awak pernah nampak ke ta marbuta duduk dekat depan? Pernah nampak? Tak. Tak pernah kan? Tak. Okey. Apa perkataan KSA yang ada ta marbuta? Yang tadilah yang saya tunjuk tu, sunat, kalimat, solat, kan? Okey, sa. Ada tak sa? Tak ada. Yaumul salasa. Hari Selasa, kan? Tu KSA lah tu. Ha, apa dia? Sahabat, ihsan, kan? Tak kisahlah ha tu ada kat depan ke, kat belakang ke ataupun dekat tengah. Kha, apa dia? Kha. Khianat, ikhlas, kan menggunakan huruf kha kan? Okey, zal, apa dia zal? Zi apa? Zikir. Okey. Okey, sad ada kan? Sahabat, solat, ikhlas. Okey, dad, fardu, wudu, kan? Ta, apa dia ta? Taat, syarat. Okey, za, apa dia za? Zuhur. Zalim, zuhur. Ain, apa dia ain? Ain. Iman. Ilmu. Arab. Iman bukan sayang. Asa. Amal. Asa. Ni dekat kepala awak ni apa dia? Ilmu. Ilmu kat kepala dia apa? Akal. Okey, Gwen, ada ke perkataan yang Ustazah tunjukkan tu Gwen? Tapi awak pernah dengar tak? Alam ghaib. Ghaib. Ya. Pernah dengar kan? Itu kata serapan Arab lah. Ya. Okey, jadi huruf-huruf ni awak kena hafal. Untuk kalau dalam soalan dia suruh tengok mengenal, awak kena hafal huruf-huruf ni. Okey, seterusnya. Warna kuning itu adalah huruf apa sayang? Jawi. Jawi. Memanglah semua jawi kat dalam tu. Okey, dengar Dekat dalam ni, okey, huruf yang digunakan selalu digunakan untuk kata serapan Arab. Yang warna kuning ini adalah lebih tepatnya ini adalah huruf tambahan jawi. Faham? Huruf tambahan jawi. Okey, ingat ni sayang. Huruf tambahan jawi ni tak digunakan untuk kata serapan Arab. Dia takkan gunakan. Contoh pahala, syurga. Nampak tak? Nampak macam kata serapan Arab tetapi dia bukan kata serapan Arab. Kenapa? Sebab dia ada huruf pa, pahala. Syurga, ga. Syurga macam kata serapan Arab tetapi bukan. Faham KSA dia tak gunakan huruf tambahan jawi. Okey, seterusnya macam mana kita nak kenal kaedah yang kedua? Macam mana kita nak kenal kata serapan Arab? Okey, dia melanggar hukum ejaan. Kenapa saya kata dia sebagai melanggar hukum ejaan? Cuba awak tengok, dia langgar hukum ejaan jawi Alif ya dalam jawi i, betul? Kalau alif waw dalam jawi u, betul? Okey, jadi ni betul. Mim alif nun dalam jawi. Kan ejaan man ada alif ke kat tengah-tengah? M-A-N. Ada alif ke tengah-tengah kalau dalam jawi? Tak ada. Dalam jawi tak ada sayang, dia tak ada huruf alif. Dalam jawi mim nun sahaja. Tu sebab bila awak tengok kalau ejaan tu dia melanggar hukum jawi, melanggar kita berhenti sekejap. Tempat saya azan.
Okey, kita terus sambung. Okey. Kafra ni, kenapa awak sebut kar? Kan, kenapa awak tak sebut kur? Kerana Al-Quran ini dikekalkan ejaan Arab dia. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, semua dah bersedia ke? Dah. Dah. Kalau awak tengok kat sini, kalau awak eja tak sama macam ejaan Jawi, bunyi Jawi, maka itu adalah sifat kata serapan Arab. Faham Maka itu adalah sifat kata serapan Arab. Dia eja tak sama macam bunyi ejaan Jawi. Okey. Seterusnya, huruf vokal diletakkan sekiranya ditambah imbuhan akhiran. Ini adalah imbuhan apitan, betul? Ada imbuhan awalan dan ada imbuhan akhiran. Okey, difardukan. Kata dasar dia apa? Fardu. Fardu. Okey, ejaan fardu ada waw ke? Kalau tunggal? Tak ada kan? Ra dengan dot. Tetapi kenapa kita letak vokal waw? Sebab apabila kita tambah imbuhan akhiran, huruf vokal dia datang balik. Faham Awak tak boleh letak faradat kaf nun, salah. Okey, dia dah jadi difaradkan. Kalau kita tambah imbuhan akhiran, maka vokal u dalam Jawi adalah waw kan? Dia datang balik sebab kita tambah imbuhan akhiran. Okey, kata KSA dah habis. Kata serapan Inggeris. Kata serapan Inggeris sangat mudah sayang. Dia tak macam kata serapan Arab tadi. Awak nak kena ingat apa? Nak kena ingat huruf lah, nak kena kenal eja tak sama bunyi lah, langgar hukum ejaan dan sebagainya. Kata serapan Inggeris sama juga kaedah dia. Perkataan-perkataan yang Ustazah keluarkan ini daripada buku teks tahun 3 awak. Kata serapan Inggeris. Nak kenal kata serapan Inggeris sangat mudah. Ni apa dia sayang? Dah habis dah saya punya tisu. Ni apa ni? Awak sebut Melayu apa? Tisu. Kotak tisu. Tisu? Apa? Tisu. Kotak tisu. Jangan sebut kotak. Tisu. Kan? Okey. Awak sebut Melayu dia tisu. Awak sebut English dia apa? Tisu. Tisu. Tisu juga. Sama kan? Sama kan? Kalau sama itu adalah KSI. Kata serapan Inggeris. Awak sebut Melayu dengan awak sebut English dia sama. Okey, ni apa? Pembaris. Awak sebut Melayu pembaris. Awak sebut English? Ruler. Sama tak? Tak. Sama tak? Maka pembaris bukan KSI. Dia bukan kata serapan Inggeris. Okey, ni apa benda ni? Yang salah tunjuk. Pen. Awak sebut Melayu pen. Awak sebut English apa? Pen. Pencil? Awak sebut pen. Jadi sama tak? Melayu dengan English dia sama. Kalau sama, itu adalah kata serapan Inggeris. Okey, ni apa benda yang Ustazah tunjuk ni? Kertas. Awak sebut Melayu kertas. Awak sebut English? Paper. Sama ke? Tak. Tak. Jadi kertas bukan kata serapan Inggeris. Senang tak nak kenal? Senang tak nak kenal? Awak Senang. sebut Melayu dengan awak sebut English dia sama. Maka itu adalah KSI. Nampak tak yang Ustazah tunjuk ni? Ni apa ni awak sebut dia? Awak sebut dia apa? Lori. Awak sebut Melayu lori. Awak sebut English? Awak sebut Lori. English? Lori juga. Sama kan? Kalau sama, itu adalah KSI. Nampak tak? Kat dalam ni semua KSI. Awak sebut Melayu dengan awak sebut English dia sama. Itu adalah KSI. Okey. Kalau awak dah kenal, oh ini adalah KSI, kata serapan Inggeris. Tetapi, cara nak eja dia, awak tak boleh sebut macam tu. Cara nak eja untuk KSI, awak kena sebut sebutan baku. Tahu tak baku? Okey, ni yang Ustazah tunjuk ni. Ni apa benda ni? Cuba sebut. Album. Alamak, saya tak dapat nak pastikan siapa yang cakap betul, siapa yang cakap salah. Darwish sebut. Baru sebut Muhammad Hassan, awak sebut salah. Saya dah dapat tangkap. Okey. Tadi saya kata mula-mula kenal. Okey, awak sebut Melayu album, awak sebut English pun album, betul? Dua-dua sama. Maka album adalah KSI. Dia adalah kata serapan Inggeris. Tetapi kalau nak eja kita tak boleh sebut macam tu. Kita tak boleh sebut album. Nak eja kita kena sebut baku. Tahu tak baku? Awak kena sebut album.
Kenapa awak kena sebut baku? Sebab awak nak kena eja. Kalau awak sebut album, ejaan awak bukan alif lam. Ejaan awak alif ya lam. L. Salah. Faham Bila kita nak eja KSI, kita kena sebut baku. Sama juga yang ini. Ni yang Ustazah bulatkan ni. Awak sebut apa ni? Burger. Nak Burger. kenal burgur. Tak ada burgur dia. Okey, dengar ni. Dengar saya. Ya sayang. Okey. Mula-mula kenal dulu. Awak sebut Melayu burger, awak sebut English pun burger, sama kan? Jadi burger adalah KSI. Cara nak eja kena sebut baku. Awak tak boleh sebut burger, nanti ejaan awak salah. Awak kena sebut burger. Macam mana awak nak eja dalam Rumi? B-U-R-G-E-R. Jadi awak kena sebut burger kalau kita nak eja. Okey. Kita terus kepada soalan. Okey, dekat soalan awak ni, kalau dekat saya punya slide ni tak ada nombor kan? Tak ada nombor, maka soalan ini saya tambah sayang. Soalan ni saya tambah. Kenapa saya tambah? Sebab dia melibatkan hukum, saya kena bagi tahu. Okey, dalam UPKK sebelum awak nak jawab, sangat penting awak kena baca arahan. Jangan kau main jawab aja. Kena baca arahan. Arahan sebab apa tu sayang? Bulatkan Tengok jawapan yang betul. bulatkan dekat mana? Alif, ba, jim, dal. Awak jangan bulatkan dekat jawapan ni Salah. Ada pelajar yang jawab sebab saya tanda kertas juga. Dia jawab ni dia tanda dekat jawapan ni. Salah sayang. Bulatkan dekat alif, ba, jim, dal. Okey, lepas awak dah baca arahan, step yang kedua awak kena tahu itu tajuk apa. Okey, itu adalah tajuk apa. Okey, tajuk dekat sini KSA ke KSI? KSA. KSI. KSI. Okey, kenapa awak sebut KSI? Dia nak menguji awak ejaan tu. Kenapa awak sebut KSI? Awak sebut Melayu dengan English dia sama betul? Konduktor betul? Okey. Awak apa yang saya paparkan ni awak kena catat tau. Kena catat. Tapi yang kat sini tak ada soalan kan? Okey. Lepas awak dah kenal pasti tajuk, itu adalah KSI. Cara KSI, okey, awak nampak tak formula saya dekat tepi tu? Konduktor. Cara kita nak eja, kita kena sebut baku. Kan? Macam mana nak eja konduktor dalam bahasa Melayu? K-O-N-D-U-K-T-O-R. Ada tak huruf K? Ada tak huruf K? Ada. Kalau KSI, okey dengar ni formula yang sangat penting. Kalau KSI yang ada huruf K, dia hanya menggunakan huruf apa tu sayang? Dia hanya menggunakan kaf sahaja. Huruf K dalam KSI dia tak guna langsung huruf kaf. Dia tak guna langsung huruf kaf. Jadi awak nampak tak Ustazah bulatkan dekat mana? Dekat kaf. Nampak tak? Kenapa Ustazah tekankan dekat kaf? Sebab KSI dia tak pakai langsung huruf kaf. Jadi tu harap jawapan dia salah. Tak payah awak nak jawi kan. Awak ingat formula saja. Jadi jawapan dia apa? Dal. Senang tak? Senang. Ingat bila awak dah kenal pasti KSI, KSI huruf K dia tak pakai qaf. Dah salah lah alif ba jim tu. Jawapan dia dekat dal. Dia tak pakai langsung huruf qaf. Okey, itu formula dia. Okey, kita terus kepada soalan awak. Okey, soalan pertama, KSA ke KSI? KSA ke KSI? KSA. KSA tulis dekat kertas awak tu KSA. Kenapa awak cakap KSA? Dekat soalan dah ada. Dekat soalan dah ada. Okey, ingat formula saya tadi sayang. Okey, KSA. Dia kata yang mana satu adalah KSA. Okey, cuba awak tengok. Ustazah bulatkan dekat apa tu sayang? Dekat pa. Buka pa. Ustazah tengok slide saya. Pa. Okey, KSA guna ke huruf pa? Tak. Fokus. Sebab setiap apa yang saya terangkan mesti ada hukum. Kan saya kata huruf tambahan jawi dia tak guna langsung dekat KSA. Dia tak guna langsung dekat KSA. Jadi apa yang Ustazah bulat-bulatkan ni awak tolong buat kat kertas awak. Supaya awak tahu, pa. Awak bulatkan dekat pa. Jadi awak tahu KSA dia tak gunakan huruf pa. Jadi jawapan tu betul ke salah? Salah. Okey, cuba tengok Ustazah bulatkan dekat mana? Dekat ga. Okey, dia guna ke ga? Tak. Huruf tambahan jawi dia tak pakai. Jadi huruf apa huruf Arab yang digunakan dekat situ? Huruf apa? Taklimat. Huruf Ain. Itu adalah huruf Arab. Faham macam mana nak kenal?
Kalau awak ingat formula, awak boleh jawab. Okey, itu nak kenal. Okey, tengok nombor 2. KSA ke KSI sayang? KS. KSI. Okey, KSI. Okey, bagus. Tetapi awak nampak tak Ustazah highlightkan dekat mana? Kecuali. Kecuali. Yang mana kecuali? Yang mana bukan KSI? Okey, tengok satu-satu. Ingat ni saya dah bagi tahu. Nak kenal KSI sebut BM, bahasa Melayu dengan sebut English dia sama. Tetapi kalau kita nak eja, kita kena sebut baku. Okey, cuba tengok bar. Bar tu KSA ke KSI? Pandai. Okey, tengok Jim. KSA ke KSI? KSI. Okey, tengok Dal. KSA ke KSI? KSI. Jawapan dia apa? Alif. Okey, kenapa apa? Buku. Awak sebut Melayu apa? Buku. Awak sebut English? Book. Sama ke? Buku, Tak. book sama? Tak Tak. sama. Maka buku adalah bukan KSI. Faham Okey, tengok nombor 3. KSA ke KSI? KSI. Dia nak uji awak ejaan tau. Dia nak uji awak ejaan. Itu adalah KSI. Okey, bila awak dah kenal pasti itu adalah KSI, kalau kita nak eja, Ustazah kata apa? Sebut kena baku. Macam mana nak sebut? Television. Ustazah mainkan 4 warna kat situ. Sayang, Ustazah mainkan 4 warna kat situ. Kenapa? Sebab dia ada 4 suku kata. Television. Ada 4 suku kata. Okey, kalau KSI awak kena tulis rumi dulu. Macam mana hebat awak sekalipun, kan? Kadang-kadang awak pandai tapi awak terlalu overconfident, jawapan awak akan salah. Okey? Saya suka tulis rumi dahulu. Jadi jangan cakap, Ustazah, saya tak tahulah nak eja Jawi. Takkan tulis rumi pun tak tahu. Kan? Tulis rumi dahulu. Okey. Bila awak dah tulis rumi, awak pisahkan suku kata. Ada berapa suku kata tu? Tadi saya dah beritahu kan? Television. Ada berapa suku kata? Ada 4 suku kata. Okey, seterusnya awak buang A-E. Saya rasa ustazah awak yang ajar mesti dia dah beritahu. Dalam Jawi ada 2 huruf sahaja yang perlu dibuang. Dalam Jawi ada 2 huruf sahaja yang perlu dibuang. Yang pertama huruf A. Ketika mana kita nak buang huruf A? Kalau huruf A itu berada di tengah-tengah suku kata tertutup. Pandai tak? Tahu tak? Suku kata tertutup. Contoh, pandai. Pan, P-A-N. Jangan tengok dai, tengok P-A-N. Awak tengok A tu ada tak dekat tengah-tengah? Ada. Cuba awak tengok sebelah huruf A tu adalah huruf N. Betul? P-A-N. N itu vokal ke konsonan? Konsonan. Kalau sebelah A tu konsonan, maka itu adalah suku kata tertutup. Awak buang A dia. Faham? Okey, dah tengok pan, tengok dai. D-A-I. Kan? D-A-I. A tu duduk tengah tak? Duduk. Cuba tengok huruf sebelah A tu I. I tu vokal ke konsonan? Vokal. Kalau vokal itu adalah suku kata terbuka. Terbuka. Jadi awak jangan buang. Faham Faham. Kalau dia dekat sebelah A tu huruf vokal, jangan buang. Kalau sebelah A tu huruf konsonan, awak buang. Okey, kalau A tu duduk di tengah-tengah suku kata tertutup, awak buang. Okey, huruf yang kedua kena buang adalah huruf I. I ni ada 3 bunyi sayang. I, E, E. Ada 3 bunyi. I, E, E. Yang kena buang adalah E. Kan? Kecuali kalau E tu duduk dia dekat depan. Contoh, mak, enggang. Nak buang ke E dekat depan? Kalau mak buang, dia dah jadi mak je. Dah tak jadi emak lagi, dia dah jadi mak je. Jadi tak boleh. Kalau tu duduk dekat depan, awak jangan buang. Kalau tu duduk dekat tengah ataupun duduk kat belakang, awak buang. Jadi 2 huruf je kena buang sayang. Okey, cuba awak tengok te. Tengok ni, saya tunjuk te. Ini E ke E? Nak buang ke? Nak buang ke? Tak payah. Le. Nak buang ke? Ni E ke E? Tak. Sebab dia E. Okey, V tak ada A, tak ada E. Jangan buang. Cuba tengok Shen. Ini E ke E? Kena buang tak? Kena buang ke? Kena. Jadi nampak tak ustazah dah buang kan? Nampak tak ustazah dah buang kan?
Lepas tu awak tulis balik. Dah tak ada lagi. Lepas awak dah buang barulah awak tukarkan kepada padanan huruf. Dalam Rumi awak tulis daripada kiri ke kanan. Dalam Jawi awak tulis kanan ke kiri. Okey, T dalam Jawi apa dia sayang? Ta. Okay. Tengok ta saya, dia pergi kat mana? I Bawah. dalam dekat awan. Okey, I dalam Jawi apa dia? Ya. Ya. Okey, Ya. L dalam Jawi apa dia? Lam. Pandai. Okey, I dalam Jawi apa dia? Ya. Okey, V dalam Jawi apa dia? Wa. I dalam Jawi apa dia? Ya. Ya. Ini special case SY. Dalam Jawi apa dia? Sya. Shin. Shin. Darwish bukan Syah, Shin. Okey, N dalam Jawi apa dia? Nun. Nun. Lepas awak dah tukarkan padanan huruf, barulah awak sambungkan dia. Senang tak? Senang. Jadi penting awak ingat dalam Jawi ada dua huruf yang kena buang. A dengan E. Okey, jadi jawapan dia mana satu sayang? Alif ni betul ke salah? Salah sebab dia tak buang ya. Okey, Jim betul ke salah? Salah sebab dia tak ada ya. Okey, Dal betul. KSA. Okey, ingat formula saya. Nampak tak dekat bawah tu saya dah paparkan? Okey, mana satu sahabat? Sahabat dia guna ke huruf sin sayang? Tak guna. Sahabat ini dia gunakan huruf Arab. Okey. Jadi awak tengok sama ada alif ataupun jim. Awak tengok. Saya highlightkan dekat ta marbuta. Ingat balik yang Ustazah cakap. Kalau berakhir dengan ta marbuta dia melibatkan keagamaan. Jadi sahabat agama ke? Tak. Sahabat bukan agama. Jadi jawapan dia apa? Jim. Sorry. Jim. Jawapan dia Jim. Okey, tersasul-sasul Ustazah. Okey, tengok nombor 5. Okey. Ni adalah KSA ke KSI? KSA. Takkan doa pula. Doa tu adalah KSI. Kan? Doa dalam Inggeris apa? Pray kan? Okey, ini adalah KSA. Yes. Okey, cuba tengok Ustazah nak tekankan dekat kuning tu sayang. Okey. Bermula tahun ini ataupun hujung tahun lepas lah. Ni kita sebut dia sebagai Hamzah 3 suku. Apa dia? Kita sebut dia Hamzah 3 suku. Pada tahun ini, sampai UPKK awak ingat. Hamzah 3 suku dah dimansuhkan. Kita dah tak pakai langsung lagi Hamzah 3 suku. Kalau dalam UPKK awak nampak Hamzah 3 suku macam ni, kan? Ini kita panggil dia Hamzah 3 suku, maka salah. Hamzah 3 suku dah tak pakai lagi dah tahun ni. Ingat, Hamzah 3 suku dah tak pakai. Okey, cuba tengok Dal. Betul ke salah? Salah. Ejaan dia macam ejaan Jawi. Okey, dan lagi satu biasanya kata serapan Arab dia kurang menggunakan huruf vokal. Okey, jadi jawapan dia alif. Okey, awak nampak tak? Dia melanggar hukum ejaan kan? Dia melanggar hukum ejaan Jawi. Kalau ejaan Jawi dekat jim dekat dal ni ejaan Jawi. Kenapa dia tak ada waw? Sebab dia melanggar hukum ejaan Jawi. Jawapan dia alif. Dan saya nak ingatkan, nampak tak? Untuk kata serapan Arab dia menggunakan hamzah setara. Kita sebut dia hamzah setara. Okey, kita terus nombor 6. KSA ke KSI? KSI. Ingat formula Ustazah tadi. Awak nak eja, awak kena sebut baku. Cuba awak sebut. Teknologi. Okey, Faris. Okey, bagus Muhammad Hassan. Awak kena sebut baku. Teknologi. TEK. Ada tak huruf K? Ada. Ada. Ingat formula saya. Kalau dia menggunakan huruf K, nak pakai kaf ke kof? Kaf. Jadi nampak tak alif dengan ba tu? Dia menggunakan huruf kof. Jadi betul ke salah? Salah. Awak ingat tu je. Kalau dia ada huruf K, tak guna huruf kof. Jadi alif dengan ba tu salah. Okey, cuba tengok Jim dengan Dal. Kan awak dah sebut baku tadi kan? Awak sebut teknologi ke ataupun teknologi? Ustazah nak tekankan dekat yang G tu. Teknologi. Pandai. Baguslah
awak sebut G. Ada murid dia sebut G, teknologi. Salah. Kalau awak sebut G, dia JIG. Huruf J dalam Jawi adalah Jim, bukan Ga. Okey, sedangkan huruf G dalam Jawi adalah Ga. Okey, jadi jawapan dia apa sayang? Faham Penting untuk awak kena sebut baku. Okey, penting kena sebut baku. Okey, tengok soalan ini adalah soalan tambahan daripada saya. Ini adalah KSA ke KSI? KSI. Okey, Ustazah nak tekankan yang Ustazah bulatkan tu sayang. Nampak tak? Golf. Okey, pada tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, ejaan golf ga, waw, lam dengan fa itu jarak. Betul tak? Ustazah awak ajar lam dengan fa tu jarak. Betul kan? Betul. Pada tahun ini ejaan golf lam dengan fa itu rapat. Dengar ni, lam dengan fa itu rapat. Pada tahun ini telah diwartakan. Jadi awak tulis golf tu lam dengan fa tu rapat walaupun dia berakhir dengan 2 huruf konsonan. Dia baru ditukar. Jadi kalau dalam UPKK golf ni selalu keluar sayang. Selalu keluar. Jadi awak tengok, kalau tahun lepas kan jawapan dia bukan dekat alif tau. Pada tahun lepas ejaan dia dekat ba. Ga, waw, lam dengan fa dia tak sambung. Itu adalah ejaan golf pada tahun lepas, 2 tahun lepas dan sebagainya. Pada tahun ini yang jarak ni dah tak ada, dah salah. Dah salah. Dah tu dah ada jarak, lepas tu tak ada waw, salah. Jim tu sebab dia tak ada ga, dia guna kaf, salah. Okey, ingat pada tahun ini ejaan golf lam dengan fa itu rapat. Boleh ingat ni? Dah tulis? Boleh. Walaupun dia berakhir dengan 2 huruf konsonan. Okey, Ustazah nak terangkan untuk formula KSI yang kedua. Kompleks. Kompleks adalah KSI. Awak sebut Melayu kompleks, awak sebut English pun kompleks. Dia ada berapa suku kata? Kompleks. Ada berapa suku kata? 2. Okey, awak tengok. Okey, step yang kedua adalah buang a dengan e, betul? Okey, awak tengok kom. Ada tak a e tengah-tengah ni? Tak ada kan? Tak ada, awak jangan buang. Cuba tengok peleks. Awak sebut ke kalau awak sebut dia dah jadi peleks, kompleks. Pernah dengar? Awak sebut Jadi nak kena buang ke? Tak payah. Tak ada. Maknanya tu tak ada dekat kompleks. Tak payah buang. Okey. Lepas tu awak kena kenal pasti huruf yang terakhir. Awak tengok S. Vokal ke konsonan? Konsonan. Pandai. Orang yang sama je jawab Muhammad Hassan. Pandai asyik jawab je. Yang lain tolong respon juga. Ya. Okey. K. Vokal ke konsonan? Konsonan. Sayang. Vokal dalam rumi A, E, I, O, U. Selainnya adalah konsonan. Okey, tengok sebelah lagi. Huruf I. Vokal ke konsonan? Vokal. Sampai vokal awak stop sayang. Sampai vokal awak stop. Nampak tak Ustazah dah hilangkan? Maka KSI ini berakhir dengan 2 huruf konsonan. Nampak tak? Dia berakhir dengan 2 huruf konsonan. Ingat formula KSI. Yang kedua, kalau dia berakhir dengan 2 huruf konsonan, automatik huruf hujung dia tidak tak sambung. Ingat formula ni. Kalau dia berakhir dengan 2 huruf konsonan, maka huruf akhir dia tak sambung. Okey, lepas tu awak tukar. Oleh kerana dia KSI, K ni kaf ke kof? Kaf. KSI tak guna kof sayang. KSI tak guna langsung huruf kof. Okey, O dalam Jawi waw, M dalam Jawi min, P dalam Jawi pa. L dalam Jawi lam. P dalam Jawi ya. K dalam Jawi kaf. S dalam Jawi sin. Lepas tu buat apa? Sambungkan. Okey. Awak tengok. Ustazah sambung ke Ustazah tak sambung tu? Saya sambung ke? Tak. Kenapa dia tak sambung? Kenapa dia tak sambung? Sebab dia berakhir dengan 2 huruf konsonan. Jadi awak ingat, kalau KSI, kalau awak dah kenal pasti itu adalah KSI, awak tengok dia berakhir dengan 2 huruf konsonan atau tak? Kecuali golf tadi.
Golf tadi kan, walaupun dia berakhir L dengan F tu adalah dua huruf konsonan, tapi telah diwartakan ejaan dia rapat. Faham Okey. Kita dah habis KSA, baru kita nak masuk perkataan berimbuhan. Awak belajar perkataan berimbuhan ada 3. Awalan, akhiran dengan apitan. Okey, ini adalah imbuhan apitan tau. Awak tengok, dia uji ke imbuhan akhiran sayang? Dia uji ke imbuhan akhiran? Sebab semua sama, nampak? Kan. Dia tak uji pun imbuhan akhiran. Dia uji imbuhan apa tu? Awalan. Yang berbunyi, awak pernah dengar tak? Sekedi. Pernah. Okey, dengar baik-baik. Kalau dah dengar, saya tambah baik lagi untuk awak ingat. Okey, imbuhan awalan sekedi, awak kena tengok dekat kata dasar dekat depan. Tengok kata dasar dekat depan. Sebab dia uji imbuhan awalan. Okey, kalau dia uji imbuhan akhiran, awak kena tengok belakang. Okey, apabila imbuhan awalan sekedi, se tu sin, ke tu kaf, di tu dal. Sekedi, dia jumpa dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Nak kena buat apa? Tambah hamzah kat atas kepala alif. Pandai. Secara automatik letak hamzah atas alif. Boleh Imbuhan sekedi, cuba awak tengok dekat sini. Mana hamzah atas alif? Dekat mana? Dal. Pandai. Alif tu salah. Ba tu hamzah setara, salah. Jim tu bawah alif pun salah hamzah dia. Jawapan dia apa? Dal. Senang tak ingat formula? Senang tak ingat formula? Senang. Okey. Ni soalan tambahan tak ada pada awak sebab dia melibatkan hukum. Dia uji keimbuhan akhiran? Tak. Tak. Dia tak uji. Semua sama. Dia uji imbuhan apa tu sayang? Imbuhan awalan yang berbunyi berter dengan per. Awak pernah dengar tak? Berter-per. Pernah. Okey. Tak. Ini imbuhan awalan lagi. Yang tak pernah dengar tu dengar. Okey. Apabila imbuhan awalan berter dengan per. Berapa, terapa, perapa kan imbuhan awalan kan. Dia jumpa dengan huruf alif. Okey, jadi nak buat apa? Kekalkan huruf alif. Ramai pelajar bertambah ikut. Dia buang huruf alif. Dia jadi apa? Berikut. Awak salah sebut tau. Dia bukan berikut. Awak kena betulkan awak punya sebutan. Berikut. Sebab kalau awak sebut berikut, alif tu hilang. Hilang. Jadi ingat, berter dengan per, jumpa huruf alif, maka kekalkan huruf alif. Okey, cuba awak tengok mana satu yang kekalkan huruf alif? Alif, ba, jim, dal. Jim. Alif salah, ba, nampak tak? Hamzah atas alif itu adalah sekedi, betul? Okey, salah. Dal tu hamzah 3 suku, salah. Jawapan dia apa? Jim. Sebab dia kekalkan huruf Alif. Itu adalah formula berter dengan per. Okey, kita terus kepada soalan tambahan seterusnya. Dia uji keimbuhan akhiran? Tak. Sama kan? Okey, dia uji imbuhan awalan sayang yang berbunyi meng dengan peng. Awak pernah dengar tak meng dengan peng? Tak. Okey, apabila imbuhan awalan meng dengan peng, dia jumpa dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Tetapi huruf alif itu berbunyi alif ya, berbunyi i. Alif waw berbunyi u. Maka awak kena buang huruf alif dia. Nampak tak Ustazah dah hilang kan? Nampak tak? Ingat, meng dengan peng, kalau dia jumpa huruf alif yang berbunyi i dengan u, maka buang huruf alif dia. Nampak tak? Dia dah jadi mengikut, tak ada alif. Okey. Cuba awak tengok formula saya. Yang mana dekat alif, ba, jim, dal ni yang dah buang huruf alif? Alif. Cuba tengok. Yang mana yang dah buang huruf alif? Alif. Pandai. Jadi awak kena ingat formula yang ada hukum ni. Jadi mudah untuk awak jawab. Awak tak payah macam macam mana nak eja ni, tak payah. Awak tengok, dia tak uji imbuhan akhiran, dia uji imbuhan awalan. Kan? Awak ingat hukum je. Okey, seterusnya. Okey, ni pun saya tambah. Dia uji keimbuhan awalan? Tak. Sebab semua sama. Dia uji imbuhan apa sayang? Akhiran yang berbunyi an. Awak pernah dengar tak imbuhan akhiran berbunyi an? Okey, awak tengok formula saya. Kenapa tak jalan ni?
Okey, lain. Okey, awak tengok kalau imbuhan akhiran, awak kena tengok kata dasar dekat belakang. Sebab dah masuk akhiran. Tadi awalan kat depan kan. Ini imbuhan akhiran dekat belakang. Kalau kata dasar tu berakhir dengan huruf alif, maka awak tambah hamzah nun. Okey? Kalau kata dasar tu berakhir dengan huruf waw, awak tambah apa? Alif nun. Kalau kata dasar tu berakhir selain daripada alif dan waw, itu adalah selain daripada alif dan waw, maka awak tambah nun sahaja. Ingat an ni ada 3. Ada tiga. Okey, cuba awak tengok penciptaan. Kata dasar dia apa sayang? Kata dasar. Cipta. Cipta. Saya macam dengar cinta. Ada ke saya Cipta. sebut? Cinta ke cipta? Cipta. Cipta. Kata dasar dia cipta. Okey, awak tengok dia berakhir dengan huruf apa? Alif. 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 Berakhir dengan huruf ta? Berakhir dengan alif sayang. Cipta dia berakhir dengan alif. Jadi awak tengok formula saya. Yang mana berakhir dengan huruf alif? Nampak tak? Pandai. Mesti tambah hamzah nun. Jadi yang mana hamzah nun? Dal. Okey, awak nampak tak? Saya gunakan dulu hamzah nun ni. Dia hamzah 3 suku tau. Okey, tolong siapa yang vibrate tu? Okey. Dulu hamzah 3 suku. Awak kena ingat, hamzah 3 suku, perkataan yang menggunakan hamzah 3 suku, semua dah tak pakai. Semua telah digantikan dengan hamzah setara. Nampak tak? Penciptaan. Ustazah letak hamzah setara. Okey? Kita terus kepada seterusnya. Ini dia tak ada imbuhan awalan, dia uji imbuhan akhiran. Kan? Okey, kata dasar dia apa sayang? Imbuhan akhiran an lah. Kata dasar dia apa? Apa benda tu? Api. Api? Benda tu? Impian. Pandai. Impian. Kata dasar dia apa? Impi. Pandai Faris Naim. Kata dasar dia impi. Awak tengok dia berakhir dengan huruf apa? Alif. Ya. Berakhir. Maknanya dia nak uji imbuhan akhiran. Awak kena tengok dia berakhir dengan huruf apa? Ya. Kalau berakhir dengan huruf ya, kita nak tambah hamzah nun ke alif nun ke nun sahaja? Nun. Kenapa nun? Sebab dia selain daripada alif dan waw. Jadi yang mana yang tambah nun sahaja? Alif dengan ya ni salah. Sebab dia tambah alif nun. Jawapan apa? Alif dengan ba. Dua-dua dia berakhir dengan nun. Okey, tetapi ba tu dia tak ada ya. Dia kita sebut dia ampian. Awak pernah dengar ke ampian? Tak ada kan? Jadi salah. Jawapan dia alif. Okey, seterusnya. Okey, dia uji keimbuhan awalan. Uji keimbuhan awalan. Tak. Semua sama. Dia uji imbuhan apa tu? Akhiran yang berbunyi i. Akhiran yang berbunyi i. Okey, tengok formula i saya. I ada 2 sahaja. Kalau kata dasar tu berakhir, sebab dia uji imbuhan akhiran kan, awak kena tengok kata dasar dekat akhir. Kalau kata dasar tu berakhir dengan huruf alif, maka awak tambah hamzah. Okey? Kalau kata dasar tu berakhir dengan huruf waw, awak tambah hamzah juga. Jadi senang cerita, kalau berakhir dengan alif dan waw, awak tambah hamzah. Kalau kata dasar tu berakhir selain daripada alif dan waw, qaf itu selain daripada alif dan waw, awak tambah ya sahaja. Okey, cuba tengok menyertai. Kata dasar apa? Kata dasar. Serta. Okey, kata dasar dia serta. Bukan sertai. Sebab i tu imbuhan akhiran. Serta. Okey, dia berakhir dengan huruf apa sayang? Alif. Pandai. Kalau kata dasar berakhir dengan huruf alif, nak tambah apa? Hamzah ya. Pandai. Dia tambah hamzah ya. Ba tu salah. Jim tu salah. Dal tu lagi salah. Hamzah dia bawa alif. Jawapan dia apa? Alif. Senang tak kalau ingat formula? Senang. Okey, kita terus soalan nombor 8 awak. Ini KSA ke KSI? KSA. KSI. Benda tu? Imam.
KSA. Okey, saya nak tekankan penggunaan Hamzah. Awak tengok Hamzah saya ni ada 4 je. Tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas yang awak belajar, Hamzah ada 5 sayang. Kedudukan Hamzah ada 5. Sekarang dah jadi 4. Okey, apa Hamzah yang tak ada? Hamzah 3 suku. Hamzah 3 suku dah dimansuhkan, tak ada lagi. Okey, awak tengok yang pertama Hamzah atas alif. Ingat tadi awak dah belajar. Hukum imbuhan awalan apa yang menggunakan Hamzah atas alif? Dah belajar tadi? Apa dia? Apa dia imbuhan awalan yang awak dah belajar tadi? Dah lupa? Sekedi. Ataupun kata serapan Arab ada satu perkataan menggunakan Hamzah atas alif iaitu makmum. Makmum dia guna Hamzah atas alif. Ingat imbuhan awalan sekedi. Dia gunakan Hamzah atas alif. Okey, yang kedua Hamzah setara. Oleh kerana Hamzah 3 suku tu dah tak ada, kan? Jadi perkataan Hamzah 3 suku tu semua dah pergi setara. Maka apa? Kata serapan Arab guna, kata serapan Inggeris guna, imbuhan pun guna untuk Hamzah setara. Okey, yang ketiga berumah. Awak pernah nampak tak Hamzah ada rumah? Hamzah ada rumah ni digunakan untuk KSA, kata serapan Arab. Malaikat, masalah, Jibrail, Mikail, 3 perkataan sahaja yang kita gunakan. Islam, email. Itu adalah kata seru. Itu adalah kata seru. Kenapa Ustazah bulatkan dekat I tu, kan? Email. Ataupun awak pernah dengar dagang. Ekonomi. Pun kita letak Hamzah bawah alif. Jadi awak tengok dekat sini. Imam tu, ada ke Hamzah bawah alif yang saya nyatakan dekat bawah tu? Ada tak? Ada. Tak ada. Imamnya? Tak ada. Tak ada sayang. Nampak? Hamzah bawah alif hanya 3 perkataan sahaja.
soalan yang disediakan. Faham Faham. Okey, sama juga dengan 17. Kan? Lepas awak dah rumikan, awak letak nombor. Lepas awak dah letak nombor, awak cuba baca. Ahmad seorang penternak berjaya. Ataupun salah susun. Seorang Ahmad penternak berjaya. Salah, betulkan balik. Betulkan balik. Lepas tu awak susun lah. Susun. Kebanyakannya nama orang kedudukan dia dekat depan. Ahmad kan? Ahmad ni biasanya nama orang kat depan. Tetapi akan menjerat diri awak juga kalau awak dengar cakap saya. Ustazah Yati kata kalau nama orang kat depan. Tak juga sayang. Awak kenakan dengan ayat. Kalau ayat tu kata adik saya bernama Ahmad. Takkan awak nak letak Ahmad kat depan? Kan? Dia punya tu tak sesuai. Adik saya bernama Ahmad. Takkan Ahmad nak letak depan. Dah tentu agak salah jawapan awak. Maka awak kenakan dengan soalan. Apa yang dia nak kat situ. Okey? Selebihnya ustaz-ustazah awak akan kupas. Okey? Akan bincangkan jawapan. Tengok 21 sampai 25. Okey, arahan sobat apa? Tulis tanda bacaan. Tanda baca ada kena mengena dengan jenis ayat. Dia kembau. Sama je, dia saling berkaitan. Okey, tengok 21. Dia mesti ada kata kunci sayang. Kata kunci 21 tu apa dia? Harga. Pandai. Siapa yang jawab tadi tu? Malu-malu dia jawab. Hargailah. Nampak tak? Kalau awak nampak hargailah, jemputlah, silalah, jangan, dilarang. Itu adalah ayat apa? Ayat kehendak. Awak belajar 5 jenis ayat. Betul, awak belajar 5 jenis ayat. Itu adalah ayat kehendak. Kalau ayat kehendak, dia tanda baca yang digunakan adalah tanda apa? Tanda nokta. Tanda nokta. Itu adalah ayat kehendak. Jadi mana yang kata kunci ni, awak tolonglah gariskan. Lepas awak dah jawab, awak nampak tak ustazah hitamkan dekat situ. Tapi awak jangan hitamkan pula. Awak tanda pangkah je. Awak letak tanda pangkah. Kenapa saya suruh awak tanda pangkah? Bila saya tanda kertas exam, kan? Ada juga di kalangan pelajar, jawapan ni dia letak 2 kat dalam ni. 2 tanda seru. Sebab dia tak perasan, dia dah jawab dah. Dia dah jawab dah tanda seru, dia jawab lagi tanda seru. Jadi awak tengok ni dah jawab. Kalau awak tak tanda pangkah, awak tak tahu yang awak dah jawab. Oh, aku dah tanda pangkah. Ini jawapan ni aku dah tanda. Aku dah letak jawapan. Jadi awak letaklah tanda pangkah. Okey, 22. Kata kunci dia apa kat situ? 22. Bukan ayah. Kata kunci dia itu adalah kata seru. Itu adalah kata seru. Wah, wow, cheese, aduhai. Kita sebut sebagai kata seru. Lepas kata seru letak tanda koma tadi kan? Letak tanda koma kan? Di akhir ayat kena letak tanda baca apa? Tanda seru. Tanda seru. Okey, tengok 23. Okey, kata kunci dia apa? Bilakah? Okey, lepas dah buat pangkah kata kunci dia adalah bilakah. Bilakah itu kita sebut sebagai kata tanya. Faham Bilakah, di manakah, bagaimanakah, siapakah, adakah. Itu kita sebut sebagai kata tanya. Lepas kata tanya di akhir ayat mesti letak tanda apa? Tanda seru. Soal. Tanda seru. Tanda soal sayang. Tanda soal. Dah letak, lepas tu pangkah dekat atas. Okey. Kita terus kepada 24. Okey. Kata kunci dia apa? Ayam, itik, kambing. Okey. Tanda baca apa yang digunakan untuk memisahkan perkataan? Tanda baca apa? Koma. Okey. Tanda koma. Okey. 25. Kata kunci dia apa sayang? Yang saya bulatkan tu. Pembuka kata. Pandai Nur Azlina. Kita sebut dekat depan tu sebagai pembuka kata. Bila ada pembuka kata, mesti ada penutup kata. Kalau ada penutup kata, mesti ada pembuka kata. Bila ada kedua-duanya, baru kita sebut sebagai pengikat kata. Okey? Jadi jawapannya apa? Penutup kata. Okey, 26 sampai 30. Kita tengok soalan awak. Sama juga arahan suruh gariskan. Awak ambil pembaris, ambil pensel, gariskan. Kata kunci 26 apa dia sayang? Tanda Kata kunci. Kata kunci. Mengapakah? Ada 2. Yang pertama mengapakah. Mengapakah itu adalah kata tanya. Dan ada 2 kat situ. Apa dia? Tanda soal. Bila awak nampak ada kata tanya dan ada tanda soal, maka itu adalah ayat apa? Ayat tanya.
Ayat tanya. Okey, tengok 27. Kata kunci dia apa sayang? Jadilah. Jadilah mana? Ingat jadilah, silalah, jemput, jangan. Dilarang itu adalah ayat apa? Kehendak. Ayat kehendak. Kehendak. Awak kena ingat sayang, ayat kehendak dia suruh awak buat. Dia suruh awak buat. Sila tutup suis kipas itu. Dia suruh awak tutup suis. Jangan bermain di tengah jalan raya. Dia cakap apa? Jangan main kat tengah jalan raya. Maknanya dia suruh awak buat. Dilarang memijak rumput di taman. Kan? Ayat Suruh benar. apa? Bukan ayat nyata. Dilarang memijak rumput di taman. Itu adalah ayat apa? Ayat kehendak. Sebab dia apa? Dia tak bagi awak pijak rumput dekat taman. Dia tak bagi. Kalau dia suruh ataupun dia tak bagi tu semua, dia suruh awak buat, maka itu adalah ayat kehendak. Okey. Tengok 28. Botol itu terletak di atas meja. Ayat apa tu? Ayat penyata. Ayat penyata. Kenapa awak kata Ayat penyata. Kenapa Ayat awak dia kata lengkap. ayat penyata? Ayat dia lengkap. Ayat dia Lagi lengkap. satu. Ada Ya, tanda sayang. nokta. Ada tanda nota. Tak, lagi satu. Awak baca dekat ayat tu kan. Ada tak dia suruh awak angkat botol tu? Tak Botol ada. itu Tak. terletak di atas meja. Ada ke dia suruh angkat botol tu? Tak Tak ada. ada. Tak. Kalau tak ada, maka itu adalah ayat penyata. Kalau dia suruh, itu adalah ayat kehendak. Faham Okey, 29. Kata kunci dia apa? Wah. Lagi satu. Tanda seru. Ingat, kalau ada kata seru dan ada tanda seru, Tanda maka seru, itu adalah ayat apa? Seru. Ayat Seru. Ayat seru. Okey, tengok 30. Kata kunci dia apa sayang? 30. Tidak. Ramai. Ya. Ramai. Tak. Tidak. Tidak. Ingat Tidak. kalau dekat perkataan ada perkataan tidak atau bukan. Dua je. Kalau ada perkataan tidak atau bukan, itu adalah ayat apa? Nafi. Nafi. Kalau jangan. Jangan Kehendak. bermain. Itu adalah ayat Kehendak. Awak jangan keliru. Jangan itu adalah ayat kehendak, bukan ayat nafi. Ayat nafi ada dua sahaja, tidak atau bukan. Okey, tengok 31, arahan suruh rumikan. Rumikan awak kena tulis dalam bahasa Melayu. Okey, awak tengok saya laju sikit. Ustazah nak tekankan dekat sini. Benda ni tak ada dekat awak. Kalau keluar you fikir mana tahu dia nak buat susah sikit agaknya. Okey, KLCC ini dalam Jawi kenapa dia ada titik? Kenapa dalam Rumi tak ada titik? Ini adalah akronim. Ini adalah singkatan nama. Faham Ini adalah singkatan nama. Kalau singkatan nama dalam Rumi tak ada titik. Dalam Jawi kena ada titik. Kalau dalam Jawi tak ada titik, awak akan sebut bangunan KLCC sangat tinggi. KLCC. Maknanya awak sambung. Bangunan KLCC. Tu sebab dalam Jawi kena ada titik. Sebab kita kena berhenti masa kita cakap. Bangunan KLCC. Kita kena letak titik. Kalau arahan suruh merumikan kan yang melibatkan akronim, awak jangan letak titik. Okey? Oleh kerana dia adalah akronim, dia adalah singkatan nama, awak kena letak rumi huruf besar semua. Okey? Letak huruf besar semua. Lepas tu awak rumikan macam biasa. Yang Ustazah nak tekankan dekat sini, okey awak tengok di permulaan ayat kena letak huruf besar. Wajib letak huruf besar. Di akhir ayat nampak tak Ustazah letak nokta? Kan? Kenapa saya letak nokta? Sebab dalam Jawi ada nokta. Tak ada. Dalam Jawi ada Ada. nokta. Dalam Rumi pun kena ada tanda nokta. Okey, awak tengok yang seterusnya yang Ustazah bagi ni. Okey. Kembali. Awak tengok di permulaan ayat kena letak huruf besar. Kan? Di hujung ayat kena letak tanda nokta sebab dalam Rumi dia ada nokta, betul? Okey, saya nak fokus dekat Ramli. Awak nampak tak? Ini adalah kata nama orang. Kalau nama orang, awak kena letak huruf besar di permulaan ayat dia. Di permulaan perkataan ni. Faham Faham. Nama orang letak huruf besar dekat depan. Okey, semak jawapan awak. 31 dengan 32. Yang Ustazah bulatkan ni, kalau awak jawab T awak huruf kecil, salah semua. Salah semua. Biar awak salah sekarang, awak jangan salah masa you PKK nanti. Kalau tak letak nokta pun salah semua. Kalau saya salahkan semua. H huruf kecil, awak tak letak tanda nokta, salah semua.
Awak lupa nak letak A, salah semua. Awak lupa nak letak G, salah semua. Faham Buat pembetulan. Di permulaan ayat huruf besar. Yang Ustazah nak tekankan kata ganda ni. Kata ganda. Murid. Ingat tadi formula kalau kata ganda dia melibatkan perkataan yang sama tu sebab kita kena letak angka 2 kan. Dalam Rumi awak jangan tulis murid, awak letak nombor 2. Boleh ke? Tak boleh. Dalam Rumi tak boleh. Kata ganda awak kena letak tanda sempang. Faham Okey, di permulaan ayat awak kena letak tanda nokta sebab dekat Jawi ada tanda nokta. Kalau dekat Jawi ada tanda seru, dekat Rumi pun kena ada tanda seru. Kalau dekat Jawi ada tanda soal, dekat Rumi pun wajib ada tanda soal. Okey, kita terus 36 sampai 40. Arahan suruh menjawikan. Menjawikan, saya lebih suka awak tulis Rumi dulu sayang. Tulis Rumi dulu sebab ini melibatkan perkataan berimbuhan. Kalau kata serapan Arab, jangan tulis Rumi dulu. Jangan cakap, Ustazah Yati kata kena tulis Rumi. Awak jangan jual nama saya. Kata serapan Arab tak boleh tulis Rumi. Nak tak nak, suka tak suka, awak kena hafal ejaan dan awak kena ingat sifat-sifat huruf dia yang tadi tu. Okey? Okey, ini adalah perkataan berimbuhan ataupun Melayu, KSI, kata serapan Inggeris, boleh tulis Rumi. Okey, keislaman. Kata dasar dia apa? Islam. Nampak tak Ustazah dah pink kan dia, dah purple kan dia, Islam. Lepas awak dah kenal ini kalau melibatkan perkataan berimbuhan tau. Keluarkan kata dasar dulu. Okey, macam mana nak ejek Islam? Ingat tak? Hamzah bawah alif ada 3 sahaja perkataan. Islam, email. Ada 3 sahaja. Jadi ejaan Islam Hamzah dia dekat mana? Dekat bawah alif. Bawah alif. Awak jawikan kata dasar dulu. Lepas awak dah jawikan kata dasar, baru awak tengok imbuhan awalan. Imbuhan awalan apa tu? Ke. Okey, awak belajar formula imbuhan awalan ke. Apa dia yang awak dah belajar formula tadi? Sekedi. Sekedi. Awak dah belajar sekedi. Ke tu awak nak tulis apa? Kaf sahaja, betul? Ingat, sin. Ke tu kaf, di tu dal. Okey, ke. Awak tengok formula sekedi. Nampak tak? Sekedi. Kalau dia jumpa dengan huruf alif, letak apa? Hamzah atas alif. Okey, boleh ke awak letak Hamzah atas alif, lepas tu awak letak lagi Hamzah bawah alif? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi nak letak Hamzah atas ke bawah? Bawah. Okay. Ingat siapa yang Faris Naim tolong offkan mic. Ingat, kalau sekedi dia nak lawan dengan Hamzah bawah alif kan, macam Atroman dia lawan dengan raksasa, macam mana pun Atroman menang, betul? Sama juga macam kaedah sekedi. Kalau sekedi dia nak lawan dengan Hamzah bawah alif, dia nak lawan Islam, dia nak lawan dia nak lawan email, tetap sekedi kalah. Faham Tetap sekedi kalah. Maka Hamzah atas alif tak jalan. Sebab dia lawan dengan Islam email. Faham Islam email. Jadi sekedi kalah. Jadi sekedi tu tak ada dekat situ. Faham Tak ada kat situ. Walaupun sebab mula dia sekedi, tapi oleh kerana dia jumpa Islam email, dia kalah. Okey, lepas tu baru awak tengok imbuhan akhiran an. Awak dah belajar tadi kan? An ada berapa? Ada 3. Awak tengok dia berakhir dengan huruf apa tu? Dia berakhir dengan huruf apa tu? Berakhir dengan huruf mim. Kalau berakhir dengan huruf mim, maka dia selain daripada alif dan waw. Alif dan waw. Kalau selain daripada alif dan waw, tambah apa? Hamzah nun ke alif nun ke tambah nun? Nun sahaja. Lepas tu buat apa? Sambung aja. Senang tak? Senang. Okay, jadi jawapan dia macam tu. Okey, saya tunjuk lagi yang kedua, kemuliaan. Sama juga. Kata dasar dia apa? Mulia. Okey, tukarkan. M, okey awak tengok M dalam Jawi mim, betul? U dalam Jawi waw. L dalam Jawi lam. I dalam Jawi ya. A dalam Jawi alif. Tu sebab ejaan mulia macam tu. Kan? Lagipun mulia. Dia tak ada kat sini. Saya buang. Okey. Lepas awak dah jawikan mulia, awak tengok imbuhan awalan dulu. Jangan tengok akhiran, tengok awalan dulu. Awalan ke. Awak dah belajar ke. Formula apa? Sekedi. Okey kan? Sekedi. Letak ke kat depan.
Okey, ingat formula tadi. Kalau sekedi dia mesti jumpa huruf alif. Tetapi dia jumpa tak huruf alif? Tak. Tak. Dia tak jumpa huruf alif, maka bukan sekedi. Maka bukan sekedi. Jadi buang. Okey, lepas tu awak tengok imbuhan akhiran an. Kan? An. An ada berapa tadi? Ada tiga. Tiga. Kalau dia berakhir dengan huruf apa tu sayang? Alif. Alif. Kalau berakhir dengan huruf alif, dekat mana nak tambah apa? Hamzah nun. Hamzah Nun. Ingat Hamzah setara. Hamzah setara nun. Lepas tu awak sambungkan je. Senang tak? Senang tak? Okey. Kalau awak buat Hamzah ni 3 suku salah. Kalau awak buat Hamzah 3 suku salah semua. Salah kan semua. Biar awak salah sekarang. Awak kena biasakan daripada sekarang Hamzah 3 suku dah tukar kepada Hamzah setara. Okey, yang lain Ustazah awak akan tunjuk. Okey, tengok 41 soalan melibatkan petikan. Pemahaman Okey, kalau dekat petikan tu dia kata siapakah yang merasmikan pertandingan tersebut? Siapakah yang merasmikan pertandingan tersebut? Dekat petikan tu ada nama dan jawatan. Contoh Nur Hayati binti Abdullah, Guru Besar SRA Jaim Batu Berendam. Kan? Awak kena jawab dua-dua sayang. Kalau dekat petikan ada dua-dua tu nama dan jawatan, dekat soalan pun awak kena jawab dua-dua. Tapi kalau dekat petikan ada dua-dua, awak hanya jawab nama saya je, Nur Hayati binti Abdullah. Awak dapat 1 markah je. Faham Melainkan kalau dekat petikan tu ada nama je, awak jawablah nama je. Kalau ada dua, nama dan jawatan, awak kena letak nama dan jawatan. Sama juga kalau dia kata, bilakah bengkel tersebut diadakan? Bilakah itu melibatkan masa, hari dan tarikh, betul? Kalau dekat petikan, dia ada tiga-tiga tu. Dia ada masa, hari dengan tarikh. Tiga-tiga awak kena jawab. Kalau awak jawab masa je dekat soalan tu, awak akan dapat setengah markah sahaja. Faham Okey, kita tengok dekat soalan awak. Cuba awak tengok dekat soalan awak. Ustazah nak minta tolong, kalau soalan melibatkan petikan, tolong jangan jawab penuh. Tolong jangan jawab penuh sayang. Contohnya, siapakah nama kamu? Awak jangan jawab nama saya Nur Hayati binti Abdullah. Jangan jawab macam tu. Awak jangan jawab macam mana awak jawab sekolah kebangsaan. Okey? Tak payah jawab penuh-penuh. Awak hanya jawab jawapan sahaja. Kalau dia kata, siapakah nama kamu? Awak hanya jawab apa? Nur Hayati binti Abdullah sahaja. Faham tak ni sayang? Faham tak? Awak jawab Nur Hayati, awak jawab jawapan je. Kenapa saya kata jangan jawab penuh? Contoh, di manakah sambutan Hari Kemerdekaan peringkat sekolah diadakan? Awak tak perlu jawab. Sambutan Hari Kemerdekaan peringkat sekolah diadakan di. Tak payah. Awak jawab jawapan saja. Kalau awak jawab macam tadi tu, saya takut awak eja sambutan, awak letak alif, hamzah awak salah letak, awak letak hamzah 3 suku. Walaupun jawapan awak betul, setiap ejaan awak tu dititik beratkan ejaan. Satu ejaan salah, penggunaan hamzah awak salah akan ditolak setengah. 4 kali tolak setengah, maka awak dapat telur ayam. Walaupun jawapan awak betul. Faham tak ni? Faham. Saya kata jangan jawab penuh, jawab jawapan je. Okey, saya nak ajar untuk pelajar yang tak gerti nak cari jawapan dekat petikan. Ustazah, saya tak gerti nak cari jawapan susah soalan petikan ni. Jangan jawab macam tu sayang. Awak kena rajin. Mana yang agak kurang yakin dengan bacaan jawi dia, baca agak merangkak-rangkak, saya ajar macam mana nak cari jawapan dekat petikan. Okey, kaedah dia, di manakah? Okey, soalan 41-42 ni biasanya mesti jawapan dia ada dekat perenggan pertama ataupun dekat perenggan kedua. Okey, tolong tutup mic Muhammad Hassan, berdesing telinga saya. Okey, cara dia awak cari apa perkataan yang sama dekat soalan dan mana yang sama dekat petikan. Cuba awak tengok petikan yang pertama. Awak tengok Ustazah gariskan dekat mana sayang? Sambutan Hari Kemerdekaan peringkat sekolah. Awak tengok ada tak dekat petikan? Ada. Sama tak? Sama. Sebab saya kata awak kena rajin. Ambil pembaris, gariskan yang sama dekat petikan. Bila awak dah gariskan yang sama, jawapan dia tak mungkin selepas tanda nokta. Faham Jawapan dia kalau lepas ni dah lain dah. Awak kena ambil jawapan dia sebelum. Nampak tak? Sebelum. Ingat kalau nak cari jawapan, tak mungkin jawapan tu selepas nokta. Jawapan dia sebelum.
Jadi mana yang tak tahu nak cari jawapan tu, awak salin daripada Melaka sampai dekat sini pun tak ada masalah. Pemeriksa tak marah. Tapi pastikan awak salin tu awak betul-betul ikut ejaan yang dekat petikan. Dia mesti sebelum. Jadi jawapan dia apa? Awak hanya jawab Sekolah Kebangsaan Bukit Permai. Tak payah nak kata sambutan Hari Kemerdekaan peringkat sekolah diadakan di Sekolah Kebangsaan. Tak payah. Awak hanya jawab jawapan saja. Sekolah Kebangsaan Bukit Permai. Kalau awak jawab sekolah je, itu dapatlah setengah. Sebab tak lengkap langsung. Tak lengkap. Jawapan dia Sekolah Kebangsaan Bukit Permai. Okey, tengok 42. Mana yang sama dekat soalan dan mana yang sama dekat petikan? Masih lagi dekat perenggan yang pertama. Apa yang sama sayang? Cuba awak cari. Yang sama dia, nampak tak Ustazah highlight kat tu? Lama. Nampak tak? Ustazah ni lama. Wan Atika, ni lama. Dekat petikan pun ada tak lama? Wan Atika tutup mic. Okey. Batas tak? Wan Atika sayang. Wan Atika tutup mic sekejap. Okey. Dekat soalan lama. Dekat petikan pun ada lama. Awak nampak tak? Nampak. Jawapan dia salin sampai nokta. Nampak tak? Jawapan dia awak salin sampai nokta. Maka itu adalah jawapan dia. Berapa? Berapa ni melibatkan angka dan nombor, betul? Jadi awak salin lah. Nampak? Dah sama dah lama. Ni pun lama, ni pun lama. Salin sampai nokta. Itu jawapan dia 42. 4 hari. Awak jawab 4 hari je. Tak payah sambutan tersebut diadakan selama 4 hari. Tak payah. Awak jawab 4 hari je. Okey, tengok 43. Ni jawapan dia dekat perenggan yang kedua, tak silap saya. Apakah seruan? Okey. Apa yang sama dekat petikan tu sayang? Apa yang sama? Nampak tak? Nampak tak Ustazah gariskan dekat mana? Menyeru dengan seru. Menyeru kata dasar dia seru, betul? Menyeru, seru. Kan sama ni. Menyeru, seru. Sama. Lepas tu buat apa? Awak salin sampai nokta. Salin sampai nokta. Faham tak? Yang penting awak cari yang sama. Menyeru, seru. Point dia apakah seru? Awak kena tengok. Lepas kata tanya tu dia nak apa? Apakah kata tanya kan? Seru. Jadi awak tengok seru. Mana yang sama dekat petikan? Menyeru. Menyeru ni seru lah. Awak salin sampai nokta. Itu jawapan dia. Kalau pelajar jawab menanam semangat cinta dan sayang ke tanah air pun betul 2 markah. Semua murid menanam semangat cinta dan sayang ke air pun sayang ke tanah air pun 2 markah. Okey? Cari yang sama. Okey, tengok 44. Pun ada juga dekat soalan dan sama dekat jawapan. Dia nak tuliskan 1. Dia nak 1 je. Dia tak nak 2, dia tak nak 3, tak nak 4. Dia nak 1 je. Okey, apa yang sama dekat soalan dan apa yang sama dekat petikan? Cuba awak cari. Ini perenggan yang keberapa? Perenggan yang ketiga sayang. Nampak tak? Ustazah gariskan apa? Aktiviti yang dijalankan. Tengok ada tak dekat petikan? Ada sayang. Bila awak nampak ada, awak salin. Mana yang tak tahu cari jawapan Yang tak tahu cari jawapan, awak salin sampai nokta. Pastikan awak salin tu, awak tak tertinggal satu huruf pun. Kalau Hamzah dia setara, awak salin Hamzah setara sampai habis. Okey? Ini mana yang tak tahu nak cari jawapan. Salin sampai habis. Okey? Ada berapa aktiviti tu sayang? Ada 5. Ada 5. Tapi dia nak berapa? Dia nak 1 je. Awak mana yang dah tahu baca, yang dah tahu cari jawapan, awak letak 1 je lah jawapan. Yang saya ajar tadi, siapa yang tak tahu nak cari jawapan. Okey? Awak letak 1 saja. Okey. Tengok soalan 45. Nyatakan 2 kebaikan. Okey, memperingati Hari Kemerdekaan. Okey, soalan 45 ni kaedah dia sama macam soalan UPKK tahun 2019. Okey? Soalan dalam berbentuk petikan yang akhir sekali jawapan dia tak ada dalam petikan. Okey? Tak ada dalam petikan. Dia menguji apa tu? KEBAT. Kemahiran berfikir aras tinggi. Tu sebab saya masukkan juga. Kemahiran berfikir aras tinggi saya rasa awak dah banyak kali dengar kan, sebab sekolah kebangsaan pun dah memang dah awak dah belajar. Kemahiran berfikir aras tinggi ni jawapan awak kena logik, kena berasas. Logik akal, jangan lari daripada landasan, jangan lari daripada kehendak soalan. Okey? Cuba awak tengok. Dia nak kebaikan. Apa subjek yang awak belajar ada kebaikan, ada keburukan, ada faedah, ada akibat, ada adab? Subjek apa?
Adab. Subjek adab. Ada. Kan? Dia merentas kurikulum Adab. sayang. Dia merentas kurikulum. Jadi dia subjek adab. Macam mana awak jawab adab, macam tu awak jawab soalan ni. Kan? Awak jawab adab. Okey, kebaikan dia. Kalau aku memperingati hari kemerdekaan, apa kebaikan yang aku akan dapat? Awak fikir macam mana awak jawab adab, macam mana awak jawab jawi. Masukkan dalam kaedah awak jawab dalam adab tu. Okey, kalau kita memperingati hari kemerdekaan, apa kebaikan yang kita dapat sayang? Ini jawapan saya. Memupuk semangat patriotik, mempelajari sejarah Malaysia. Tetapi mana-mana jawapan yang sesuai boleh diterima. Okey. Jawapan awak dekat nombor 45 ni awak boleh kongsikan dengan Ustazah awak. Tanya, Ustazah, jawapan saya boleh terima tak? Kalau Ustazah kata tak boleh terima soalan awak ni, tak ikut apa kehendak soalan, awak tukarlah. Fikir jawapan yang lain. Okey. Terus kepada khat. Awak belajar ada 3 jenis khat. Khat nasah, khat sulus dan khat apa? Liqa'ah. Pandai. Okey, awak tengok Ketiga-tiga ini adalah perkataan yang sama. Nampak tak? Ustazah letak perkataan yang sama. Apa dia tu? Cuba sebut. Tabik Tabik hormat. hormat. Pandai. Darwish, bagus. Tabik hormat. Okey. Ustazah nak ajar macam mana awak nak kenal khat. Jadi kalau soalan mengenal ni pastikan awak dapat 10/10 bonus Okey, cuba awak tengok yang Ustazah bulatkan tu. Ustazah bulatkan yang merah tu dekat mana sayang? Titik. Dekat titik. Okey, yang Ustazah bulatkan dekat titik tu, titik dia ada 1 ke 2 ke ada 3? 1. 1? 2. Apa tu? Dua. Itu huruf ta. Huruf ta. Sayang, huruf ta sebenarnya ada 2 titik. Tapi kalau awak nampak titik tu yang Ustazah bulatkan tu, titik dia sempang je. Sempang aja. Kan? Itu saya selalu sebut titik malas. Apa dia? Titik malas. Titik malas. Kalau awak nampak ada titik malas, dia tak sempurna. Kan? Titik dia tu dia malas, dia sempang je. Itu adalah khat riqa'ah. Faham Itu adalah khat riqa'ah. Okey, nampak tak Ustazah bulatkan ni? Ni huruf apa ni? Ni huruf apa ni? Ni. Ni huruf apa ni? Ni huruf apa ni? Qaf, betul. Sebab tabik. Tabik. Ni huruf qaf kan? Mana titik dia? Mana titik dia? Tak ada. Tak ekor. Tak ekor. Pandai. Muhammad Hassan pandai. Sayang. Titik dia ni dekat ekor dia. Nampak tak? Malas tak? Orang titik dekat kepala, dia titik dekat ekor. Malas tak hari Ka'ah? Malas. Hari Ka'ah ini adalah malas. Awak nampak titik dia malas, itu adalah hari Ka'ah. Okey, mana satu khat sulus dan khat nasah? Dua-dua titik dia sama, tetapi cuba awak tengok ni. Nampak tak? Ustazah bulatkan dekat hijau tu. Apa yang ada dekat hijau tu? Apa yang ada dekat hijau tu? Cangkuk. Okey, awak tengok Kalau huruf ra, huruf qaf, huruf pa, kan ada cangkuk, itu adalah khat sulus. Kaf, ga ada jambul. Huruf kaf dia dengan huruf ga dia ada jambul. Itu adalah khat sulus. Huruf ha simpul dengan ta marbutah ada cangkuk, itu adalah khat sulus. Khat nasah tak ada apa-apa. Jadi itu adalah khat sulus. Khat nasah tak ada apa-apa. Okey, awak tengok ra ni. Ra malas kan? Kontut je ra dia. Kan? Itu adalah ra riqa'ah. Ra itu adalah riqa'ah. Nampak tak ra yang ada cangkuk? Itu adalah khat sulus. Tengok ra nasah. Ada apa-apa tak? Ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Senang dibaca. Itu adalah khat nasah. Okey, awak tengok soalan 46 hingga 50 awak ni. Ustazah tukarkan bentuk dia dekat Ustazah sebab Ustazah nak bagi awak nampak. Dekat awak ni saya suruh tulis khat. Tahu? Saya suruh tulis khat, tapi dekat saya ni saya suruh awak gariskan, sesuaikan. Sebab nak bagi awak nampak. Kalau keluar soalan ini, awak jawab khat malas dulu. Ingat Ingat formula saya. Kalau keluar soalan mengenal,
Dia nak kenal ni. Awak jawab yang ada titik malas dulu, iaitu khat rika'ah. Cuba awak tengok mana ada titik malas. 46 dengan 46 49. dengan 49. 26 dengan 49. Okey, 46 tu rika'ah. 49 soalan awak pun awak bulatkanlah. Baru awak tahu. Oh, dekat soalan awak pun awak bulatkan. Baru awak tahu, oh ni tak malas. Tak malas adalah khat rika'ah. Okey? Awak bulatkan juga. Lepas awak dah jawab khat rika'ah, awak jawab apa? Awak jawab yang ada jambul, awak jawab yang ada cangkuk. Mana dia? Hak sulus. 48 dengan 50. Okey, nampak tak Ustazah 50. bulatkan tu? Awak pun kena bulatkan sayang. Awak pun kena bulatkan dekat soalan awak supaya awak tahu. Kaf ada jambul, ha ada cangkuk, ra ada cangkuk, itu adalah sifat khat sulus. Faham Lepas tu last sekali baru jawab khat nasa. Nasa. Faham Last sekali baru jawab khat nasa. Okey, kita terus kepada kaedah nak tulis khat. Okey, ini dah last lah. Sebab tadi pun kita ada dengan masalah teknikal saya tadi kan. Okey. Menulis khat, Ustazah ajar awak soalan 46 dengan soalan 51 dengan soalan 50. Of course untuk kaedah khat ni awak kena pakai pensel. Pensel biasa pun boleh dan awak boleh gunakan pensel khat. Tahu? Mesti gunakan pensel khat. Tapi saya memang cadangkan pakailah pensel khat. Kan? Siapa yang tak mampu nak beli pensel khat, pakai pensel biasa pun boleh. Cara nak asah dia bukan awak pergi ambil pisau, awak kan kalau kita nak tulis khat, mata dia kena serong, betul tak? Mata dia kena serong. Kenapa kena serong? Kenapa kena serong? Sebab kita nak dia tebal, betul tak? Betul. Kan? Tapi jangan ambil pisau, awak serongkan dia sendiri, jangan. Jangan ambil gunting, awak gunting sendiri. Jangan. Alhamdulillah. Kaedah dia, awak ambil buku kosong ataupun buku yang tak pakai, ambil surat khabar yang tak pakai, kan? Cara dia macam ni. Awak pegang pensel tu macam mana awak nak tulis. Awak selesa tulis. Kan awak pegang pensel macam mana? Ada orang pegang pensel macam ni. Ada orang pegang pensel macam ni. Ada orang pegang pensel macam ni pun ada. Betul saya pernah nampak orang tulis macam ni. Kan? Pensel dia ke depan. Jadi, kaedah dia, awak pegang pensel macam mana awak selesa nak tulis. Nampak tak? Saya pegang pensel macam tu. Tak kisahlah awak kidal ke, awak kanan ke, macam mana awak pegang pensel. Awak mesti pegang pensel ikut selesa awak, betul? Lepas tu, awak ambil kertas kosong yang tak pakai, awak buat macam saya ni. Nampak tak? Nampak tak? Saya asah macam ini. Awak asah macam mana Ustazah asah? Nampak tak? Saya pegang macam mana saya selesa nak tulis. Awak asah. Jadi bila awak dah selesa macam ni, kan awak tengok mata dia. Dah serong. Bila mata dia dah serong, barulah awak boleh tulis khat dengan cantik. Sebab masa awak asah tu, awak dah asah betul-betul ikut keselesaan awak nak tulis. Faham Barulah awak tulis tu cantik, ketebalan awak tu tebal. Selesa. Kalau awak potong sendiri, awak tak tahu awak tulis tu selesa ke tak selesa. Okey? Itu cara dia macam mana nak asah. Kadang-kadang awak beli pensel khat dekat family store kan? Ataupun dekat Sun Siang ke, ataupun dekat mana-mana awak beli, obat pensel khat tu pun dia tak serong sayang. Tak serong. Saya tengok anak saya, dia beli pensel khat, obat pensel tekan dia tu tak serong. Jadi saya suruh buat apa anak saya? Buat kaedah macam tadi. Pegang pensel khat tu macam mana awak nak tulis, lepas tu asah dekat buku yang tak pakai ataupun dekat surat khabar. Barulah awak selesa nak pegang dan mata dia apa? Mata dia tebal. Okey, itu kaedah macam mana nak asah. Yang kedua, sekarang saya nak awak ambil pensel yang biasa. Jangan ambil pensel khat. Awak ambil pensel biasa dan awak ambil pembaris sekarang. Saya nak tunjuk. Sekarang, ambil sekarang. Okey. Awak pergi dekat soalan ni. Okey, cuba tengok payung terjun nombor 51. Sebelum kita nak tulis khat, Ustazah nak awak garis dahulu. Cuba tengok dekat slide Ustazah. Macam mana Ustazah garis? Tengok Okey. Tengok Okey, ni Ustazah keluarkan.
Nampak macam mana saya nak garis? Nampak tak saya garis tu? Nampak. Awak garis macam tu juga dekat soalan awak. Pastikan garis pun betul. Ada pelajar garis pun salah. Tu sebab tulis pun salah. Nampak tak? Awak gariskan betul-betul dekat bawah alif. Kepala waw dekat atas, ekor waw dekat bawah. Yang paling penting nampak tak nun nasah? Nun nasah kalau awak nak tulis badan nun dia dekat bawah, ekor nun dia dekat mana? Dia ada dekat atas garisan. Nampak tak? Tu sebab saya suruh awak garis. Bila awak nak tulis had bawah, oh nun ni badan dia dekat bawah, ekor dia dekat atas garisan. Nampak tak? Tu sebab nak garis pun kena betul. Ada pelajar dia main garis dia salah. Garis dekat bawah garisan. Pastikan nampak macam mana Ustazah garis. Okey. Jadi masa awak nak tulis, awak nampak tak ngah ni? Titik dia dekat ekor ngah ni. Nampak Titik dia dekat ekor ngah. Jadi bila awak dah garis dengan betul, barulah awak tulis had sayang. Pastikan kaedah awak tulis had tu awak tengok Nampak tak? Ruang jawapan yang disediakan sangat besar. Sangat besar. Jadi pastikan tulisan awak, saiz tulisan had awak tu besar. Dia tak sama macam awak tulis yang dekat depan tu menjawikan. Dia tak sama tulisan macam mana awak jawab dekat petikan. Untuk had, pastikan saiz tulisan awak besar sedikit. Okey, besar sedikit. Besar-besar juga, tapi pastikan kaedah dia betul. Badan nun dekat bawah, ekor nun dia dekat atas garisan sedikit. Nampak Ingat, bentuk setengah markah. Awak gunakan ketebalan pensel had tu pun ada setengah markah. Dia ada 2 markah dekat had. Okey, Ustazah nak pesan, ada juga pelajar yang dia mana-mandai. Soalan 51 ini adalah had nasah. Ro ni tak cantik nak buat cangkuk. Suka-suka awak nak ubah cangkuk. Lepas tu alif ni awak letak cangkuk. Jangan sayang. Jangan. Dia nak had nasah, awak buat had nasah yang macam soalan. Jangan suka-suka awak tambah cangkuk. Itu dah had sulus. Jadi bentuk markah untuk bentuk awak dah kosong. Tak ada markah dekat situ. Okey, itu soalan 51. Ustazah nak tunjuk macam mana nak garis dekat nombor 60. Okey, sama juga awak gariskan macam mana Ustazah garis. Nampak tak Ustazah garis macam mana? Nampak garis betul-betul dekat bawah alif. Garis dekat bawah alif. Kepala waw dekat atas garisan. Ekor waw tajam jatuh ke bawah. Gariskan macam mana Ustazah garis. Lepas awak dah garis, barulah awak tulis had. Ingat, nombor 60 ni, dia had sulus. Had sulus ada jambul. Awak jangan suka-suka, tak nak lah, kaf dia tak cantik nak buat, tak payah jambul lah. Jangan sayang. Dia nak had sulus. Had sulus kena letak jambul. Awak jangan suka-suka, tak maulah letak jambul, jangan. Kalau awak tak letak, markah bentuk tak ada kat situ. Setengah markah dah kena buang. Jadi tolong hati-hati sayang. Saya nak awak tolong kaup markah sebanyak-banyaknya dekat had ni. Dekat menulis had ni. Ini yang akan membantu awak sebenarnya untuk mendapat A dalam UPKK. Markah dia besar, 20 markah sayang. 20 markah. Tolong kaup markah dekat sini. Buat cantik-cantik bentuk had, kaedah had dia. Boleh tak sayang? Boleh. Okey. Nombor 52 sampai 59. Okey, awak garis siap-siap. Nanti awak tunjukkan hasil yang awak garis tu dekat Ustazah awak. Tanya, Ustazah betul tak saya garis ni? Bila Ustazah awak kata dah betul, baru awak salin. Faham Baru awak salin. Kadang-kadang ada murid dia garis pun salah. Garis pun salah. Jadi dia tulis tu dah salah. Okey. Daun selasih, daun keladi. Terima kasih, jumpa lagi. Nampak tak Ustazah nak babai awak? Okey. Dengar ni. Ustazah nak cakap sedikit. Okey. Mata pelajaran Jawi sayang, dia tak terlalu senang dan tak terlalu susah. Awak jangan kata Jawi senang, kacang hijau je. Tak sayang. Jawi adalah subjek yang tidak terlalu senang dan tidak terlalu susah. Dia tengah-tengah je. Untuk hari ni banyakkan formula yang saya dah ajar. Jadi awak ada masa dalam Muhammad Hassan dah kenapa? Awak ada masa 57 hari.
Ya sayang. Awak ada masa 57 hari lagi untuk awak menempuh peperangan. Peperangan untuk UPKK sebenar. 57 hari je, tak lama.